Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang pertamanya saya mengucapkan tahniah kepada para pendengar, para penonton. Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru, kerana pada pagi yang indah dan barakah ini kita terpilih sebagai golongan yang bersyukur. Apa tanda orang yang bersyukur? Banyak mengaji daripada memaki. Apa tanda orang yang bersyukur? Banyak bersahabat daripada subahat. Apa tanda orang yang bersyukur? Banyak selawat daripada mengumpat. InsyaAllah pada pagi ini kita nak bicara tentang satu topik yang tengah sensasi, iaitu berkaitan ikatan yang telerai bersama dengan Ustaz favourite kita semua, iaitu Ustaz YY. Siapa pula Ustaz YY ni, Da'i Hakim? Tak lain tak bukan Ustaz Ya'qub Yusra. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Alhamdulillah. Makin Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Tersasul saya nak tersasul. Terima kasih kepada Ustaz Ya'qub Yusra yang sudi bersama dengan kita pada pagi ini, dan kepada para penonton, ibu, kakak, abang, adik juga semuanya, jangan lupa untuk ikuti laman sosial kami di Instagram juga di TikTok, iaitu official Tanyalah Ustaz. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Baik, jadi kepada yang menonton juga, jangan dilupa kepada yang menonton menerusi Facebook, jangan lupa buat macam biasa 3S. Yang pertama, sokong program agama. Yang kedua, sapa. Dan yang ketiga, sebarkan kepada masyarakat maupun sahabat kita yang lain. Baik, tanpa buang masa, jom kita dengarkan dahulu mukadimah topik pada pagi ini, iaitu ikatan yang telerai. Dipersilakan Ustaz. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati sahabat dan guru saya Fadil Ustaz Da'i Hakim. Allahu akbar. Dihormati rakan-rakan penonton Tanyalah Ustaz, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dan kebaikan untuk pertemuan kita pada pagi ini, Sayyidul Ayyam, penghulu bagi sekalian hari. Mudah-mudahan dengan asbab yang disebutkan tadi, tanda orang yang bersyukur lebih banyak berselawat daripada mengumpat, itu dapat kita applykan dalam kehidupan kita ni berkat pada hari Jumaat. Kata ulama, di antara benda yang paling baik untuk dibuat pada hari Jumaat ni adalah banyakkan berselawat dengan besar baginda Nabi SAW. Baik tuan-tuan, satu tajuk yang cukup baik untuk kita bincangkan, bersesuaian dengan keadaan semasa mutaakhir ni yang sangat membimbangkan kita. Rumah tangga orang seperti rumah tangga kita, kan? Kesalahan orang yang kita sibuk-sibuk juga nak mencari dan nak godek sampai ke dalam rumah tangga orang. Jadi benda-benda yang macam ni kita patut faham, kembali kepada asas agama. Ikatan pertunangan, perkahwinan ini apa dia sebenarnya, kan? Kalau jadi apa-apa, apa benda yang kita nak kena buat? Kalau kita tengok statistik penceraian dalam negara kita pun sangat membimbangkan Ustaz. Setiap beberapa minit, kurang 10 minit berlaku satu kes penceraian. Setiap 2 minit ada satu kes permohonan cerai berlaku di mahkamah-mahkamah syariah. Jadi saya yakin ini bukanlah kebetulan. Pasti ada suratan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala nak ajarkan kita semua tentang pendidikan, mungkin pendidikan dalam rumah tangga. Sebab dalam kehidupan kita ni, kita menyelusuri arus pembelajaran yang tak pernah habis. Kan? Belajar cara nak berjalan, belajar cara nak berlari, belajar cara nak bercakap, belajar cara nak fasih, belajar cara nak puasa, belajar sampailah kita mati, belajar cara nak mati. Kan? Jadi itulah proses pembelajaran yang tak pernah habis. Jadi tuan-tuan, kita nak pagi ni kita nak sama-sama, kita nak bertafakur sekejap, kita nak ambil sedikit ruang untuk kita saling membincangkan secara terbuka dan ilmiah, agar saya tak nak kita sakiti orang lain dan orang menyakiti kita. Kan? It's not what you give you get back, what you give you get more. Man la yarham la yurham. Maka ni kalau kita tak sayang kepada orang, memandang pasangan orang ni sebagai nilai kasih sayang yang kita doakan atas kesejahteraan keluarga mereka. Ni dak yang kita dok tahu, depa ada masalah sikit kira hentam sampai cerai berai kawan tu. Kan? Fakta menunjukkan 90% rumah tangga yang bergolak yang menggunakan media sosial untuk menjadikan medan pergolakan, 90% tak dapat diselamatkan. Even dah rujuk balik pun cerai boleh. Sebab apa? Pergi masuk pada fasa yang crucial ni, masuk pada medan media sosial. Jadi
ini yang saya rasa kita akan bincangkan secara lebih mendalam insya-Allah untuk hari ini berkaitan ikatan antara what do and don'ts yang perlu kita buat. Kita sebagai penonton kita kena buat apa, kita sebagai ahli keluarga kita kena duduk kedudukannya di mana, kita sebagai pasangan yang diuji dan apa yang perlu kita buat. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat insya-Allah. Insya-Allah. Baik Ustaz, alhamdulillah kita sudah ada soalan pertama pagi ini dari sahabat kita iaitu Nur Jura Azlin Sufyan. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua. Waalaikumsalam. Soalan saya yang pertama, apakah takrif sebenar pertunangan dari kaca mata Islam? Yang kedua, sebaik-baik pertunangan adalah dengan menyegerakan pernikahan kerana ia lebih selamat dari fitnah dan lebih menyempitkan ruang-ruang untuk diganggu oleh syaitan. Adakah perumpamaan darah manis menunjukkan dugaan yang bakal dihadapi pasangan yang bertunang? Mohon pencerahan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Dipersilakan Ustaz. Okey, baik. Alhamdulillah, soalan yang pertama daripada Kak Jura Azlin Sufyan. Yang pertama berkaitan apa takrif sebenar pertunangan. Alhamdulillah, asas pembukaan kita kena faham dulu. Betul. Ikatan ni benda apa? Pertunangan ni benda apa? Yang pertama, pertunangan dalam Islam adalah ikatan perjanjian yang dibuat di antara seorang lelaki dan seorang perempuan. Nah, di atas persetujuan untuk berkahwin, yakni menjadi suami isteri. Maksudnya bertunang ni Ustaz, bersetuju tu keraci lah. Maksudnya yang pasti single lah pada orang perempuan tadi. Janganlah dia sudah berpunya dalam iddah dan sebagainya. Maksudnya kalau dia tu single mingle, available, dia ada single but not available. Betul. Kan? Dia mungkin suami dia meninggal ataupun cerai hidup, kan? Jadi ataupun atas tunang orang, dia masih single ketika itu tapi not available. Tapi pastikan keadaan itu dia single dan available, suci daripada sekalian iddah dan sebagainya. Maka apabila persetujuan, saya pergi jumpa si fulan Hafizullah, aku nampak hang berkenan kat hang ni, contoh kan, saya berkenan pada kamu, maka atas dia kata okey, on. Dia kata jom kita kahwin. Bukan kahwin lagi waktu tu. Kira on tu dah dikira sebagai bertunang. Faham? Tak perlu hantar cincin 7 balas 9, 9 balas 11. Nak kajang 4 malau, kajang berlipat ke apa, tak ada. Tak perlu. Itu adalah adat yang dibawa. Adakah salah? Juga tidak salah, kan? Jadi kita faham dulu makna takrif pertunangan, baru kita boleh nak bincang pergi jauh. Maksudnya tunang ni simple ya, persetujuan di antara dua pihak. Faham? Mak ayah tak setuju, tak ada masalah. Yang tu dalam proses seterusnya. Yang penting lelaki dan perempuan yang nak berkahwin tadi, mereka bincang-bincang, kata I berkenan kat you lah, contohnya kan. Okey, I pun berkenan kat you juga, jadi jomlah kita try atok, mana tahu kau boleh jadi suami isteri, kan. Jadi atas persetujuan itu dah dikira bertunang dalam Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, disebut juga dalam hadis Nabi SAW, kenapa perlunya pertunangan adalah fasa untuk kita, orang Kedah panggil cup. Nak cup dulu, kata kira hak tu hak kita punya. Jadi tak jadi nombor 2. Jadi kita letakkan itu adalah ada orang yang sedang berusaha nak menghalalkan dia. Berdasarkan satu hadis Nabi SAW, riwayat Imam Bukhari, kedudukan hadis pada 5142, kata Nabi SAW, Nabi SAW melarang berjual beli di atas jualan sebahagian dari kamu. Yakni Nabi juga melarang seorang lelaki meminang tunangan saudaranya sehinggalah dia meninggalkan tunangannya, ataupun diizinkan oleh saudaranya untuk meminang pasangan tersebut. Baik, macam ni. Nabi melarang. Kenapa tunang ni berlaku? Agar nak tidak membolehkan ruangan orang lain untuk masuk ketika tempoh pertunangan. Faham? Ya, maksudnya tunang 6 bulan sebelum sampai pada tarikh berkahwin, maka orang lain ni diharamkan untuk nak masuk line. Apatah lagi pi hantar cincin kedua pula. Dia kata, Ustaz, cincin jari dah 10 jadi 10 cincin. Tak boleh. Dia tak, itu adalah tempoh yang adalah fasa cooling time yang tidak dibenarkan orang untuk masuk. Hang masuk, perbuatan itulah haram walaupun belum berkahwin. Yang kedua, situasi dia yang pertama, situasi dia dibolehkan apabila putih tunang. You I dah tak lalu tengok muka you. You ambil balik cincin ni, belah dia kata kan. I nak single-mingle balik. Maka the moment tu dia tak nak iddah dah. Putih pagi, pukul 12 tengah hari, pukul 12 1 minit, orang lain boleh dah masuk balik. So itu dia tidak ada tempoh iddah ataupun tempoh bertenang. Faham? Situasi kedua, pasangan tu sendiri. Contoh Ustaz, saya bertunang dengan si A, saya sendiri benarkan, kata Ustaz Hakim,
masuk Minang. Maksudnya secara tak langsung saya memutuskan pertunangan hubungan saya dengan si fulana. Maka ustaz waktu tu dalam tempoh 1 saat lepas putus itu kira dah boleh update in relationship with Da'i Hakim dah. Tapi tak berani lah ustaz. Abang. Contoh. Berani tu tahu, confirm tak berani. Kan? Nah, jadi tu kita faham dari segi istilah yang untuk kita mudah fahamlah. Bertunang tidak wajib adanya majlis. Ramai orang salah faham, kena ajak pak menakan, tok menakan, hak tak larat tu dia buh hotel kursi roda bawa main juga. Tak ada pantun-pantun, tak ada makan-makan, tu semua adalah adat saja. Adakah bertentang dengan syarak? Tidak. Jawapannya juga tidak. Boleh nak buat majlis, silakan atas dasar kemampuan. Cuma nak abang kata as simple as that, bertunang ni adalah di antara kedua orang pihak bersetuju untuk menjadi suami isteri belum bernikah. Fasa tersebut adalah disebut dengan fasa pertunangan. Wallahu alam. Itu soalan yang pertama. Yang kedua, soalan dia adalah berkaitan darah manis. Banyak ujian-ujian mai. For sure lah tuan-tuan. Ingat yang pertama, kenapa bila bertunang je macam-macam fasa ujian mai. Kan? Yang pertama, tuan-tuan kena ingat, Allah SWT bercerita kepada kita dalam surah A'raf ayat 10 sampai ayat 19. Cerita macam mana perjanjian iblis laknatullah ketika mana Allah menghumban dia turun daripada syurga, keluar daripada syurga. Dia kata apa? Objektif dia nak pecah belahkan manusia, nak sesatkan manusia. Betul. Baik. Hubungan pertunangan ni dia adalah langkah pertama nak pergi kepada alam perkahwinan yang nak menggabungkan di antara pasangan dan juga keluarga. Jadi nak menyatukan ni benda baik ke buruk Ustaz? Baik. Benda baik. Jadi iblis ni tugasnya nak buat apa? Jahat ke baik? Jahat. Maka sudah pastilah dia akan tambah volume ujian, volume ni kacau dia ni bila fasa main bertunang. Faham. Waktu dia kata ustaz awak waktu kami couple ustaz elok ya, tak ada apa masalah sebab couple tu benda tak elok. Jadi dia tak payah duk kacau hang buat benda tak elok dah, hang tolong dia buat kerja dia. Kan? Jadi bila hang nak berlawan dengan raja yang dia tak suka, of course lah dia akan kacau. Kan waktu tu lah dia main hujan hak pelik-pelik lah. Kan crush hak daripada zaman sekolah rendah tiba-tiba main berkenan balik, duk DM kot IG dan sebagainya. Waktu tu lah dia akan dihias pasangan tu dengan hiasan yang didatangkan daripada iblis laknatullah ini. Jadi of course lah bila time-time darah manis ni dia punya ujian dia tu lain macam. Karan dia tu pun lain macam. Sebab tu Nabi larang daripada kita keluar dengan dia berdua-duaan contohnya kan. Bila kita duduk tu dia jadi spark dia tu lain macam. Contoh orang pun kata ustaz kami nak pergi cari barang kahwin, nak pergi cari baju, tak boleh jangan duk gatal pergi dengan dia ya. Kan duduklah kereta berdua-duaan tu biasa Nabi kata akan ada pihak yang ketiga. Jaranglah duduk dalam sama-sama, duduk tengah-tengah malam keluar duduk nak baca Yasin sama-sama dalam kereta. Kan jadi prevention is better than cure. Maka pertunangan tidak menjadikan status itu halal. Masih sama syarak, cuma dalam mood berjaga-jagalah untuk kita saling nak masuk kepada gerbang perkahwinan. Sebab tu orang kata membina masjid kan, bukan nak bina pusat hiburan kan, untuk kita bukan hanya semata-mata berhibur, saling nak menumpah hikmah di atas ibadah insya-Allah. Baik Ustaz, kita nak bertasbih seketika, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami selepas ini. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Kembali bersua dalam program Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga bintang ilmuwan kita Ustaz Yaakob Yusra, bicara tentang topik ikatan terlerai. Baik, dalam setiap perkara dalam hidup kita, kita suka melihat kepada sirah dan sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka begitulah dalam bab pertunangan, adakah Nabi juga bertunang dan bagaimana? Jom kita baca satu soalan yang ditanya oleh sahabat kita Ruby Abu Bakar Ruby. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Apakah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengikat tali pertunangan? Kalau ada, boleh Ustaz kongsikan. Mohon ulasan Ustaz. Syukran. Hashtag biar tahu jangan keliru. Macam-macam bunga dibaginya. Bunga matahari, bunga ros. Terima kasih Terima silakan Ustaz. Baik, terima kasih pada Kak Ruby Abu Bakar berkaitan soalan adakah Nabi SAW pernah mengikat tali pertunangan.
Maka jawapannya tuan-tuan, ketika mana Maisarah datang melamar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi pihak Sayyidatina Siti Khadijah Khuwailid, maka ketika tu Nabi minta tempoh untuk berfikir, dan barulah Nabi menyatakan persetujuan. Maksudnya Khadijah dah nak Nabi sebagai suami, Nabi Khadijah dah setuju, sehinggalah Nabi SAW menyuarakan hasrat bahawa Nabi pun bersetuju. Maka adakah terus berkahwin? Jawapannya tidak. Dalam riwayat kata ketika tu tempohnya sebulan lebih, dalam tempoh sebelum pernikahan berlaku. Maka itulah pertunangan. Cuma Nabi tak buat macam kita, hantar 7 balas 9 kan, benda-benda manis, pulut kuning, ni hantar wallet kan, wallet saya ada rantai kan. Dulu kalau pakai wallet rantai tu jahil langsung kan. Betul. Tak ada. Jadi di atas persetujuan itu, ingat balik pada takrif tadi, dah pun dalam tempoh fasa bertunang. Jadi dan dalam fasa tersebut persiapan perkahwinan pun dibuat. Sebab dulu majlis tu mudah-mudah ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap ada fasa tempoh bertenang ni. Saya suka katakan pertunanganlah tempoh bertenang di antara kita, nak menghubungkan, nak kenal di antara lebih mendalam dengan bakal pasangan kita dan juga ahli keluarga dia. Jadi fasa tersebutlah Nabi SAW mengambil dipanggil cooling time tadi itu sebelum pergi kepada gerbang pernikahan. Kalau ikutnya waktu tu, kalau kita lah Ustaz, wanita paling kaya di Mekah kot. Betul. Kan? Khadijah ni dalam riwayat kata segak, walaupun dia lebih berumur sedikit daripada Nabi, tapi dia wanita yang orang tahu yang disebut dalam riwayat terpelihara. Masya-Allah. Dia bukan jenis lelaki dengan bergaul dengan orang lelaki ke apa semua. Jadi dia ni ada exclusivity dia tu. Masya-Allah. Jadi of course lah, kalau kita ni tak ada offer pagi tengah hari tu, perasaan dah anak dua dah kot kan. Maksudnya kita akan segerakan, tapi tetap Nabi ambil tempoh bertenang tadi. Maka dalam riwayat kata itulah fasa pertunangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatina Siti Khadijah radhiyallahu anha. Begitu juga dengan ketika benar dengan Aisyah, riwayat kata ketika Nabi bernikah pun dengan Siti Aisyah, Nabi tak berkedudukan lagi dengan Aisyah. Sampailah pada umur tertentu barulah Nabi duduk dengan Aisyah. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bernikah ni bukanlah di atas dasar nafsu dan sebagainya, tetapi di atas pendidikan kepada kita juga. Betul. Untuk kita tengok macam mana akhlak dan adab Nabi memacu rumah tangga, memacu proses pembinaan rumah tangga itu dalam keadaan yang penuh dengan hikmah, dan ada ruangan yang memberikan kepada dua-dua pihak itu keadaan yang bersesuai dan baik. Lepas tu bila Maisarah datang, Maisarah ni hamba lelaki lah, bukan perempuan. Namanya macam perempuan. Betul. Kan. Tapi Maisarah ni lah riwayat menyebut adalah hamba lelaki Sayyidatina Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak walaupun tidak ada simbolik bekas cincin ke apa semua, tapi tetap itulah yang disebutkan dengan ta'rif bertunang. Masya-Allah. Bila kita dengar daripada awal sampai tadi Ustaz ulas berkaitan pertunangan ini, menunjukkan bertunang itu mudah. Cuma jangan kita ambil mudah. Jadi mudah-mudahan mereka yang sedang dalam fasa pertunangan dipermudahkan urusan. Baik Ustaz, saya nak beralih ke soalan yang seterusnya, ditanya oleh sahabat kita Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan warga. Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah peranan solat sunat istikharah dalam memilih pasangan hidup sebagai indikator kita akan membuat pilihan yang tepat hingga ke jenjang pelamin? Yang kedua Ustaz, apakah faktor-faktor yang membolehkan ikatan pertunangan diputuskan dengan secara baik menurut ajaran Islam? Terima kasih Ustaz. Terima kasih juga kepada Intan atas soalan. Terima kasih kepada Puan Intan untuk soalan yang sangat baik berkaitan apakah peranan solat istikharah ni dalam sebagai benchmark ataupun indikator nak tentukan kata pasangan tu hashtag til jannah ke tidak. Dia bukan hanya jenjang pelamin kan. Kalau boleh nak pernikahan tu sampai hashtag ke syurga lah, mudah-mudahan saling bawa kepada kebaikan kan. Betul. Maka ada 5 sebab yang disebutkan dalam para ulama menggariskan ada 5 sebab kenapa solat istikharah ini perlu ada dalam kehidupan kita, dalam bukan hanya sebab nikah, dalam apa-apa keputusan kita nak buat ni istikharah. Betul. Istikharah ni adalah kita mohon panduan pada Allah. Yang pertama adalah of course solat istikharah ni kita nak petunjuk daripada Allah. Dan either good or bad benda tu pada kita ni, kita tak tahu kelangsungan ke depan. Mungkin sebelum kahwin nampak so sweet kan. So
sweet. Naik motor duduk olahraga. Nah, lepas kahwin dia tendang sampai keluar kan. Jadi benda-benda tu kita nauzubillah kita tak mau berlaku. So solat istikharah ni kita nak minta pada Allah agar adanya petunjuk yang baik untuk yang mana yang paling sesuai untuk kita lah kan, yang paling bersesuaian sudut pandang Allah bukan sudut pandang kita. Kadang kita rasa dia tu memang perfect lah pada mata kita kan, tapi kita tak tahu hak hudu-hudu hak belakang tu kita tak tahu sebab apa, dia pun tak tunjuk kan. Yang kedua para ulama menyebut adalah untuk ketenteraman hati. Sebab ada keputusan yang kadang-kadang kita buat, kita sendiri pun rasa tak tuntuang ni, rasa tak puas ni. Satu, nak kepada kepuasan pada ketenteraman hati, maka itulah jalannya dengan solat istikharah. Yang ketiga untuk adalah menghindarkan keraguan. Sebab bila main iblis setan ni dia akan kacau. Hang main nak tunang dia kata lek lu bro, kapalah lu. Betul. Kan, kenal lu, test lah lu. Kan, ajak dia pi apa ni tengok wayang lu. Kan, try ya. Try pegang-pegang dia lu, try peluk lu. Dia akan datang. Jadi waktu itulah keraguan akan timbul bila kita dalam hubungan ni. Maka istikharah itu nak mengangkat perasaan was-was dan keraguan yang didatangkan daripada iblis ini. Faham? Yang keempat adalah nak memandu hubungan itu ke arah kebaikan. Maka memulakan dia dengan jalan kebaikan. Istikharah kan, kita tak ada mengikut hawa nafsu, so kita rasa okey, kita pergi hentam je kan. Sedangkan kita tak tahu ni, ya memang kita merancang, Allah yang tentukan, tapi kita tak mahu dari segi perancangan kita itu ada kelalaian yang kita mengenepikan soal tauhidnya kita kepada Allah kan. Dan yang kelima dan yang terakhir adalah rasa tawakalnya kita pada Allah. Maksudnya kita dah usaha buat, kita dah usaha tengok, kita dah usaha betul, kita dah buat semua benda. Urusan yang terakhir adalah kita minta bantuan daripada Allah untuk tentukan either benda ini baik ataupun buruk untuk kita. Maksud tu 5 panduan. Soalan kedua, apakah faktor-faktor yang membolehkan seseorang itu putus tunang? Tuan-tuan, Syuaib Syab ada 6 benda yang disenaraikan di antara benda-benda yang dibolehkan untuk kita putus tunang. Putus tunang ni tak ada isu apa pun kan, cuma biarlah ada indikator yang kita tetapkan untuk kita jadikan sebagai rujukan. Yang pertama adalah ketidakserasian. Dalam tempoh bertunang tu nampak tak sekufu contohnya. Kan? Dia ni JDT, hak kawan ni Selangor, dia duk bergaduh ya pakai nampak lah sebelum kahwin pun dah kira dah hawin pinggan mangkuk kan, dah duk balik macul dalam rumah. So nampak ketidakserasian tu didatang dengan banyak-banyak bentuk lah kan. Nampak ni tak kena sangat, kau duduk bergaduh je semua. Jadi nampak kalau daripada awal itu ada red flag, maka saya rasa tak perlu kita nak paksa diri, sama-sama lah. Yang kedua adalah perubahan perasaan. Tengah duduk cinta okey, tengah mungkin dalam keadaan fasa bertunang, tiba-tiba berubah perasaan kan, tak ada rasa kasih sayang dah, ataupun ada terlibat pihak yang ketiga dan sebagainya ni, maka kita rasa itu red flag. Kalau tengah hubungan pun ada benda macam tu, kalau ke depan nanti mungkin lagi teruk kan. Jadi kalau dah berubah perasaan ni benda yang tak boleh jual beli kan. Jadi kalau rasa tak okey maka putus, tidak masalah. Yang ketiga adalah keluarga ataupun faktor luar. Kadang-kadang jenis mak tak berkenan, ayah tak berkenan. Jadi ayah kata abah tak setuju hang menikah dengan dia. Abah memang keras betul. Kita kata kenapa Abah? Sebab Abah yang berkenan dengan dia. Mampu kan. Jadi kalau faktor yang melibatkan kekeluargaan, yang kita tahu back to back pernikahan ni bukan kita dengan pasangan, kita dengan keluarga. Jadi kalau dah nampak daripada awal pun nampak tak murni sangat, maka saya rasa tak salah untuk kita memulakan lagi sekali istikharah dan istisyarah untuk tanya betul ke tidak hubungan ni nak diteruskan. Yang ketiga, yang keempat adalah masalah komunikasi. Sehari ni 240 kali bergaduh, nak tahu apa? Hampa ni perang dunia ke apa? Dah macam Israel Palestin ni, kira gaduh je. Kira episod mesej ni, kalau daripada buka mesej tu tak ada hak murni-murni lah. Gaduh ke? Gaduh je. Kan? Jadi dia kata, Ustaz, gaduh sayang. Mana ada hari-hari pergaduhan sampai hari-hari? Itu bukan sayang. Itu mangkuk wal hayun nama dia. Kalau kita tengok ada masalah komunikasi yang daripada awal ni pun tak boleh nak connecting the dot. So what you expect after pernikahan? Mesti akan ada banyak lagi masalah. Waktu tu baru hantar kan, kentut yang dulu hang kata wangi baru hantar busuk kan. Jadi masing-masing akan keluar panggil-panggil huduh ni kan.
Yang kelima adalah keperluan peribadilah. Ada benda yang mungkin dia tak mampu nak explain. So kalaulah diminta putus dalam atas tujuan peribadi yang saya rasa sangat kuat, maka saya rasa we respect each other lah. Kan yang terakhir adalah kesihatan mental dan emosi. Betul. Kan kalau cek sebab tu saya semalam kita ada program dengan AKPK. Di Putrajaya, ni satu badan kerajaan yang memberikan nasihat untuk orang-orang yang berhutang. Kita tahu kebanyakan kes penceraian berlaku hari ni adalah disebabkan faktor kewangan, Ustaz. Allahuakbar. Bila pasangan tu berhutang, pasangan ni berhutang, beli rumah, beli kenderaan, didaftarkan sebagai bankrupsi. Setiap sehari ada 13 orang rakyat Malaysia didaftarkan sebagai bankrupsi, Ustaz. Jadi bila berlakunya isu macam tu, alah saya rasa sekarang ni untuk pasangan-pasangan ni, sahabat ni, apa salahnya sebelum nak nikah tu cek pilah saling-saling buat cek untuk mental health ni. Kan sebab sekarang ni banyak, Ustaz, kes bunuh baru ni. Tahun ni saja berapa kes bunuh, suami bunuh isteri, isteri bunuh suami. Suami tengah tidur dia pergi tikam. Allahuakbar. Jangan ada bombing. Sebab itu masalah mental health baru ni yang didungun, langgak. Orang tak tentu hala, 3 orang meninggal lagu tu je. Sebab apa? Masalah mental health. So pada saya mungkinlah kalaulah penambahbaikan yang boleh berlaku dalam khusus perkahwinan, wajib buat bukan hanya kesihatan fizikal ni, kan nak cek talismia lah apa segala tu kan, wajib cek tentang mental health ni, tahap depression ni takat mana, kan. Kalau ada cek kaunseling, dapatlah kaunseling segera. Yang kedua, cek sitosikris. Betul kan, kita tahu pasangan kita, cek kalau awal tengok pengurusan kewangan ke laut, tak ada menikah ke hutang keliling pinggang. Keliling pinggang lah. Lepas tu kita menikah dengan dia, dengan kita sekali go out. Bukan go out dengan dia sekali. Sebab apa? Terbeban dengan hutang. Yang percayalah, bila orang yang berhutang, Nabi kata Allah akan cabut rasa tenang. Allahuakbar. Betul, orang berhutang ni Allah akan cabut rasa tenang. Kita tengok dia duk update menerak kat pantai, kan, dia ni makan makanan macam mana mewah-mewah, padahal dia berhutang serabut kepala otak. Dia memalsukan ni keseronokan tadi hanya nak kepada recognition daripada orang ramai. Tapi dari segi fakta menunjukkan orang yang terlalu banyak kongsi kebahagiaan tak bahagia pun. Jadi kalaulah kita tengok dari segi kesihatan mentalnya tak okey, so pada saya red flag untuk you don't force yourself untuk continue that relation lah, for sure kan. Mental health ni benda yang cukup membimbangkan kita. Saya tanya baru ni dengan sekretari, Ustaz, dia kata 1/5 daripada rakyat Malaysia ada masalah depression. Allahuakbar. So kita bimbang hubungan yang nak diteruskan ni, kita termasuk daripada pasangan kita itu 1/5 tadi ada masalah. Nampak depan elok, renyah punya sempoi kan, bila senyum tu dia gigi terkeluar 3-4 batang kan, tapi di dalam itu adalah benda yang kita tak boleh nak trace, melainkan benda itu pergi secara mendalam. Faham. Janganlah kita suruh dia, kita pun sama kadang-kadang, kita pun mangkuk ayun juga kan. Duk rasa macam kita betul, padahal kita pun ada masalah kan. Jadi mental health ni adalah for both party, agar kita tak mau rosak. Dia mental health ni dia boleh bawa sampai rosak akidah, rosak banyak benda. Jadi kita sama-sama 6 benda ni jadikan sebagai rujukan bersama. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Baik Ustaz, kita nak beristighfar seketika, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Semua orang akan melalui fasa pertunangan, dan kita nak fasa pertunangan kita satu fasa yang diberkati dan dirahmati oleh Ilahi. Maka kami di Tanyalah Ustaz berbesar hati untuk berkongsi tentang satu topik khas, iaitu ikatan telerai, bersama dengan guru kita yang mulia Al-Fadhil Ustaz Yaakob Yusof. Baik, ada satu soalan yang saya fikir menarik untuk kita bincangkan bersama, yang ditanya oleh sahabat kita Juhara Abu Bakar. Ayuh kita lihat. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Ada 2 soalan. Yang pertama, benarkah majlis bertunang ini adat orang Melayu dan tiada kena-mengena dengan hukum Islam? Antara hukum Islam dan hukum adat, mana satu lebih penting? Yang kedua, apakah hukum seorang lelaki masuk meminang tunangan orang? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih juga kepada Juhara.
Silakan Ustaz. Baik, terima kasih pada Kak Johara Abu Bakar untuk dua soalan. Bab tunang ni semua dua soalan kan, dia package kan. Package. Baik, masya-Allah tabarakallah. Yang pertama berkaitan benarkah majlis bertunang itu adat daripada orang Melayu dan tiada kena mengena dengan hukum Islam? Jawapannya betul. Majlis ni maksudnya buat majlis ada pantun lah, balas-balas apa ni, 7 bekas dengan biasanya kalau 7 lelaki 9 perempuan, 9 lelaki 11 perempuan, dia pemain dengan angka-angka ganjil kan. Benar tidak ada dalam syarak yang menyebut berkaitan kena hantar berapa bekas-bekas tu, even cincin pun tak ada kewajipan pun. Tak ada kewajipan pun sebagai yang kena ada. Cuma disebutkan dalam hadis Nabi SAW disebut unzur ilaiha fa innahu ahra an yu'dama bainakum. Nabi sebut dalam hadis, lihatlah perempuan itu dahulu kerana ia akan lebih mengekalkan kasih sayang antara kamu. Maksudnya Nabi suruh pi merisik tengok, rasa masing-masing ada dia punya getaran jiwa tu. Kan, dia punya orang panggil first love tu. Bila betul. Tengok tu dia main, kalau dalam cerita Korea ni dia turun salji-salji tu sikit, masa rasa terhenti macam bawang putih bawang merah, zoom in zoom out tu. Kan, dia tengok tu zoom in zoom out, zoom in zoom out. Kan, scene tu kita rasa dia ni first love tu, rasa bila rasa ada karan tu, hak tu yang nak tu. Faham? Kan, yang tu yang karan ni bila tengok tu tak ada rasa apa tu bahaya. Kan, jadi disebut dalam even disebut juga dalam Allahumma salli ala sayidina Muhammad, apa ni, bila kita buat majlis bertunang ni boleh ke tidak, dalam Al-Kafi 819 yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan pada 1 hari bulan 10 2018. Saya ingat tarikh ni sebab saya baca berkaitan tu 1 hari bulan 10 2018, Al-Kafi 819, dia kata dalam Jabatan Mufti dia kata apa? Digalakkan untuk kita kalau boleh Allahumma salli alaihi buat makluman sahaja. Makluman ni sebagai tanda kata kita ni dah orang punya. Contohnya ambil gambar tangan ada cincin. Okey. Jangan duk gedik piduk sebelah dia. Itu semua nak mengundang yang benar yang tak elok. Betul. Jadi ataupun sekadar update status in engage with. Tak perlu abang engage lah. Maksudnya kita ni dah bertunang. Agar orang tak sailang dah. Betul. Kan, orang tahu kata hang dah orang cup dah. Jadi cuma tidak digalakkan, yang digalakkan buat makluman, tapi tak digalakkan buat majlis besar-besar. Ini panggil satu kampung mau tak jadi malulah. Pening kepala kan. Jadi buat adik-beradik lah. Betul. Macam hari tu ahli keluarga saya bertunang, panggil adik-beradik ya. Kami panggil adik-beradik kami, depa panggil adik-beradik depa. Sebab apa? Pertunangan ni di antara dua keluarga. Lepas tu jangan dia buat benda pelik-pelik. Saya cukup pelik siapalah yang duk buat perangai bila nak bertunang dia tak bagi orang lelaki main. Weh, dia yang nak bertunang, dia nak pergi tengok tu markah nak jadi bini dia ni. Yang duk pergi halau dia tak pergi main siapa? Orang tu cukup tak ada lah. Orang lelaki tak boleh ikut. Tak ikut siapa? Tu dia nak menikah. Kau hang nak menikah. Kan duk buat kalut. Kan, saya waktu tu kalau siapa yang suruh saya jadi jurucakap, saya akan suruh orang lelaki tu main. Sebab dia yang nak minang kawan tu. Betul. Kan, waktu tu lah nak kena tengok betul-betul. Kan, takut lagi main salah orang ke, nak pergi minang anak, pergi silap buat nama mak, tak pasal-pasal. Kan, jadi ni tu adat yang saya rasa kena betulkan. Faham. Sebab Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata unzur ilaiha, hang nak pergi menikah dengan dia, hang pergi tengok. Bukan dua pergi main hantar kenen-kenen wakil. Wakil juga tu, ui segok pada mata dia. Subjektif kan? Subjektif. Ada orang putih tu segok. Kalau di belah Afrika, hitam tu segok. Kita ni tuan-tuan bukan tak segok, cuma negara ya berbeza. Negara berbeza. Kalau tuan-tuan dengan saya putih, saya gelap ni. Duduk di Afrika, saya rasa ramai berkenan kan. Ada orang macam di negara Arab, dia tak suka orang kurus Ustaz. Dia suka orang gemuk. Sebab tu sexual harassment berlaku sangat tinggi kepada akhwat-akhwat kita yang badan besar. Betul. Di Korea dia suka jenis kurus kering sampai tak ada menetap apa tu. Hak tu dia perkaran. Jadi nampak tak subjektif. Lepas tu Nabi kata unzur ilaiha, hang pi tengok. Kamu nu pi tengok sendiri. Sebab tu siapa duk ajak bertunang orang lelaki tak kena pi ni? Siapa ajak? Tolong betulkan adat ini. Salah adat ni.
Jadi majlis tu tak salah, tapi janganlah kita buat kesalahan-kesalahan dalam adat yang nak dibawa itu sampai bertentang dengan syarak. Tak usah buat majlis besar-besar, cukup buat makluman kata contohnya kita ni not available anymore. Still single but not available. No one can come near for now. Sampailah makluman surat menyurat yang seterusnya dikeluarkan. Kan? Okey, baik. Yang kedua soalan, boleh tak pinangan orang lain? Kak Johara kita tanya. Baik, dengar bagi elok. Nabi sebut dalam hadis, la yakhtubu ahadukum ala khitbati akhihi. Disebut dalam kitab Muwatta Imam Malik kedudukan pada 1094. Nabi kata janganlah sekali-kali salah seorang daripada kamu meminang atas pinangan saudara yang lain. Jelas haram hukumnya meminang di atas pinangan orang. Sebab seorang lambat kan duk susun pantun kajang 4 malau kajang melipat, hamai kena lipat dululah kan. Jadi sebab tu bila kita ada rasa kita berkenan dengan seorang, gentle je lah pergi. Betul. Kan rasa gentle. Kalau tak usah duk buat teruk sangat kan. Dia kata ustaz saya segan kalau dia tolak hang bukan masuk neraka pun. Banyak lagi orang lain. Betul. So at least daripada hang duk nak tunggu saja tak berpenghujung, try tengok kan, buat persediaan bagi elok kan. Biarlah nampak kita pun nampak berkeyakinan sikit. Ini macam mana nak jaga anak orang kalau hang penakut baik. Betul. Kan? Hang pun nampak macam tak apa nak cukup. Ya, tengok betul tu kira nak pergi minang orang kan. Jadi pada saya we lose nothing pun kalau kita try. Kan? Kalau ditolak, okey tak apa. It's okay. Kita tak ada lah jadi lama-lama duk pendam perasaan tersebut. Kan? Jadi yang pasti tidak boleh untuk kita meminang di atas pinangan orang lain berdasarkan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey Ustaz, saya tertarik dengan satu soalan yang ditanyakan oleh sahabat kita Aisyah Echa. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, bagaimanakah yang dikatakan bahawa perlunya menjiwai hikmah pertunangan dalam usaha menghindari sebarang fitnah yang mungkin berlaku dalam tempoh pertunangan agar ianya menepati seperti mana dalam syarak? Mohon pencerahan Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih. Silakan. Baik, Ustaz. Dia bila momen, terima kasih kepada Kak Aisyah Ica kita, bila momen pertunangan berlaku ni saya rasa kita semua pun pernah berhadapan lah. Ustaz bertunang lama Ustaz? Sekejap je Ustaz. Sekejap. Saya bertunang, saya ingat saya 5 bulan. Bertunang bulan 3, kahwin bulan 8. Waktu tu isteri saya di Mesir. So saya pergi hantar cincin apa semua Mina. Kemudian isteri saya manduk di Mesir lah waktu tu dalam pengajian. Saya pun dengan settlekan saya punya first degree di sini ketika tu. Jadi 5 bulan tu waktu tu Ustaz, waktu tu lah keras-keras syak lama. Marka-marka lama ke apa semua kan. Hak dulu hari dia jual mahal. Bila tahu kita bertunang dandan lah waktu tu nak waktu tu baru kita faham hak ni dah kan. Bukannya tu tak dia mai dalam keadaan yang bentuk-bentuk yang macam tu, tiba-tiba nak mesra balik tiba-tiba bila nak main rumah nak hantar SIM card lah apa segala benda-benda hak merapu-merapu tu dia akan main. Sebab tu Nabi ajak kita, Nabi kata apa dalam bab bertunang ni tak perlu hang nak pulun lebih sangat, nak sweet-sweet sangat. Ni masalah kita selalu duk nak sweet sangat ni kan. Bertunang tu kira boh gambar sekali dah kan, duk pergi cari baju nikah sekali, duk pergi cari, duk nak tunjuk kata dia punya bakal suami, future husband ini memang ini grade A sampel punya A punya. Hang tak tahu orang lain duk tengok juga. Betul. Hang nak menyondoi ni ramai kan, depa tengok lelaki dia ni satu handsome, yang kedua duit kan, nak beli baju ada 6 tema baju sari macam Hindustan dah ni kan. So orang duk parti. Betul. So orang akan tunggulah nak Thailand. Sebab tu Nabi ajak apa? Kalau hang tunang tu 20 lebih sangat nak cerita ke orang ramai, cukuplah untuk kita saling jaga di antara kita dengan dia, keluarga kita dengan dia. Kat situ kita cuba nak connecting the dot tadi. Apa titik persamaan yang boleh kita usaha, apa kekurangan yang boleh saling melengkapi. Jangan 20 orang lain. Ni kita bila kita publish ke media sosial, kita nak tunjuk kat siapa? Nak tunjuk kat orang. So kita terlupa dalam sudut pandang orang tu ada bermacam-macam sudut pandang. Betul. Kan? Jadi
Sebab tu kalau kita tengok dalam bab ni saya rasa kita susullah dalam keadaan yang paling berhikmah. Pasti ujian dalam tempoh pertunangan ni agar didatangkan dengan kepelbagaian. Dia ingat tunang tidak menghalalkan apa-apa pun. Even nak pergi beli baju kahwin pun tak boleh pergi berdoa-doaan. Betul. Kan? Walaupun baju kahwin memang baju kahwin depan rumah je baju kahwin, memang mak dia buka tempat tu. Kan? Tak kisahlah kalau tu pun tetap kena ada mahram yang lain, dan mahram ni jangan duk buat mohong. Dia bubuh budak umur 4 tahun. Tu bukan mahram Pak Long ni. Tu semua 4 tahun bagi lollipop satu, dia ada pijauh punya. Kan? Duduk senyap kat belakang. Kan? Maka mahram ni biarlah orang yang dah ulul ahlam wa nuha, balik dan berakal. Contohnya adik lelaki kita, abang kita, kan, ataupun orang yang ada rasa self belonging di antara kalau jadi apa-apa kat kita tu. Jadi betul saya kata tadi lah, fasa tunang ni kalau tersentuh jari pun dia punya karan tu naik sampai kepala. Jangan Zat. Dia punya karan tu lebih sikit. Kan? Jadi sebab tu elok lah. Betul. Kan? Dia punya terberetuh lah, tersentuh lah. Ni yang takut bimbang. Betul. Sebab dia kita around the corner sikit lagi je, one step forward lagi dah halal dah. Waktu tu dah nak tokok hidung ke, nak talat day ke, nak buat apa pun tak ada masalah. Betul. Kan? Maksudnya waktu buat kereta tu dua-dua tangan pegang kat gear sampai daripada Kedah sampai KL 4 jam pun tak apa. Betul. Kan? Duduk atas motor nak peluk dua-dua olahraga pun tak apa. Maksudnya beli motor seat buang. Sebab apa? Dua-dua nak olahraga. Boleh. Kan? Cuma dalam fasa bertunang ni sama je, hukum syarak dia tidak membezakan apa-apa pun. Cuma tanda jadi untuk cup itu hak yang kita sedang nak halalkan sahaja. Tetap tak boleh. Kita tak perlu habaq ada apa-apa semua benda pun. Kan? Sekadar update benda yang perlu sahaja, dan atas keperluan tu tidak menghalalkan semua benda. Wallahu a'lam. Sebab itu orang tua ada berpesan, pergi mengejar ayam serama, kejar sampai kaki berdarah. Kalau bertunang, janganlah lama. Habis bertunang, teruslah nikah. Kita bertasbih seketika, jangan ke mana-mana. Bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. 2020 Madat beli tanah ni. 2021 kita tambun. 2022 kita mulakan pembinaan yang pertama masjid, dan alhamdulillah Ramadan 2023 kita siap binaan masjid untuk digunakan. Ya, siap. Tahun ni Ramadan kali kedua di Madat memang tak rilek. Jemaah dah melimpah ruah di luar masjid, atas, bawah, ruang solat utama, semua penuh. Kuliah mingguan pun dah tak ada ruang. Aduh, macam mana ni? Macam ni, jom kita besarkan dengan dewan tambahan berkembang dengan Masjid Madat. Masjid mesra kanak-kanak, ada ruangan khas mainan bercermin ni, siap dengan asuhan pada waktu-waktu tertentu, dan bilik bacaan buat anak-anak yang datang di bawah geng budak masjid. Masjid khas untuk musafir, kapsul hotel, dan 24 jam tuan-tuan boleh iktikaf dalam masjid. Takat nak ambil mandi wajib pun kita bagi tuan-tuan, tak tutup punya. Tandas 5 bintang, siap features keselamatan. KKM melaporkan 47% warga emas jatuh majoriti dalam bilik ayam. So tuan-tuan, please lah, jangan kedekut pi guna kasut hak paling cak ayam ni. Aduh, tuan-tuan, tak ada feature keselamatan. Madat ada kasut anti-slide. Tuan-tuan ni, tak bergerak, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, keselamatan untuk orang ramai. Kalau takut hilang, dia kata Ustaz mahal, ni satu ni 200-300. Tak apa tuan-tuan. Di Madat, kita siap dalam tandas kita ada sensor. Kalau keluar je masjid, bawa clipper ni akan bunyi. Bilik pengurusan jenazah macam hotel. Lebih 3,000 jenazah yang kita dah uruskan. Van jenazah Madat selesa tahap tak relax. Takatlah kira alhamdulillah tak ada jenazah yang komplain. Fasa permulaan ni kita perlukan RM 1.5 juta. Hanya 15,000 orang sumbang seorang 100. InsyaAllah selesai.
baju raya lebih 100 euro lah ni. Mahal tak relax. Pakai setahun sekali ya tuan-tuan. Tapi infak ni selamanya akan kekal sebagai manfaat kita insya-Allah. Bagi yang menyumbang, jangan risau. Kita ada lebih daripada 90 ebook dan 100 video khas berkaitan Quran dan tajwid yang kita akan bagi hadiah kepada semua. Hak tak menyumbang tu apa? Karaci kita akan bagi juga. Mana yang tak mampu menyumbang, tak apa. Tolong saya jadi tentera untuk sebarkan video ni pun besar rahmat dah. Hanya Allah yang mampu membalasnya. Jom kita buat sampai jadi. Jangan sembang kari, tekan link di bawah dan boleh layari madakcenter.com atau hubungi nombor yang tentera. Terima kasih banyak. Sayang hampa semua. Saya Muhammad Yaakob Isra bin Muhammad Yusof daripada Murtada Dakwah Center Madak. Ustaz, bersangkutan dengan tajuk kita pada hari ini, kita tahu Madat sudah pun mewujudkan rumah kahwin sebagai salah satu fasiliti dalam merealisasikan sebuah perkahwinan impian dengan pakej rahmah. Untuk perancangan masa depan, apakah penambahbaikan yang bakal dirangka oleh Madat bagi mewujudkan fasiliti yang terbaik? Baik, alhamdulillah untuk berkaitan apa benda yang sedang kita bangunkan, bukan hanya untuk mewujudkan rumah kahwin. Kalau kita nak bagi orang 1,5 tani tu kahwin lah, kalau boleh kan, dengan saya rasa dewan yang berekon dengan selesa dengan kos 2,500 ni tak masuk akal lah. Betul. Normally kalau saya tengok sewaan 5,000 ke 7,000 ke atas, sebab berekon dan boleh muat dalam satu masa lebih kurang 700 orang. Dan fasiliti dia sebelah tu ada masjid, sebelah ada rumah kucing, ada rumah kuda. Bila budak-budak orang datang tu, banyak benda yang mereka boleh buat dan parking yang selesa. Itu satu benda-benda elemen yang penting yang kita wujudkan di rumah kahwin Madat ni lah. Dan alhamdulillah untuk pembaharuan yang terbaru, kita dah pun upgrade untuk kita wujudkan catering kita sendiri dan juga tim yang menguruskan pelamin. Jadi itulah mungkin sedikit income yang akan masuk. Sebelum ni Ustaz terus terang dengan sepanjang 6 bulan lebih kita operasi rumah kahwin ni, kita tak untung apa-apa pun. Kita seronok bila kita boleh bantu orang boleh kahwin dengan keadaan yang orang kata mampu milik lah, kan. Dengan kos kenaikan hari ni ya Allah, nak menghubungkan rumah tangga ni punya payah kan. Sampai kalau ada yang saya tengok ada majlis habis 50,000, 60,000, pelamin Ustaz 10,000 Ustaz. Connect tu lena tu sebulan tak mau turun. Kan, padahal 2,5 hari tu dah habis dah kan. Tapi tak apalah, di mereka yang berkemampuan, sebab tu kita sayang pada hubungan tadi. Maka sebab tu pihak Madat pun kita memperkenalkan juga satu benda yang saya rasa amat bermanfaat lah, saya kira-kira insya-Allah untuk kebaikan kita bersama dalam bab pembinaan rumah kahwin, berkahwin, dan juga dalam masa yang sama kita boleh menyumbang juga. Saya rasa kalau kita datang makan kat Madat setiap hari Sabtu tu, saya rasa rata-rata orang berpuas hati lah, sebab chef yang saya ambil tu saya rasa yang the best lah yang saya jumpa masakan kampung-kampung ni. Itu yang saya ambil kerja sepenuh masa di Madat. So ada 3 chef, ada chef yang umur 60 lebih, matuk-matuk ni, kemudian ada yang pakcik-pakcik yang masak untuk masjid. Tapi memang kalau dia masak bubuk lambuk Ustaz, 5,000 pack pun habis. Masya-Allah. Nak abang kata sedap. Biasa bubuk lambu ni orang ambil buat perhiasan tak? Kalau dia orang berebut-rebut. Sampai kami kita terpaksa hadkan 2 saja boleh ambil. Even yang kru TV3 pun bulan Ramadan saya kena buat main setiap hari. Sebab orang suka makan. Betul. Jadi bukan kaleng-kaleng lah insya-Allah yang kita susun tukang masak ni. Baik Ustaz, berbalik kepada infak Madat, bagaimana Ustaz boleh mengajak orang ramai untuk mengoptimumkan pahala? Baik, yang pertama tuan-tuan, segala pembangunan yang berlaku daripada dulu sampai sekarang kita utiliskan sepenuhnya daripada duit sumbangan orang ramai lah. Sebab kalau nak mengharapkan kepada bisnes yang kita buat tak sempat tuan-tuan, sebab nak jaga rumah kucing berapa ratus ekor, rumah kuda, hang cangkul, hang cuci. Kemarin saja ada 3-4 jenazah. Dalam masa yang sama hang cangkul pergi hantar jenazah, terus pergi ke Baling hantar misi bantuan. Sebab ada gelombang kali ke-6 naik air. Jadi Allah kalau kita tengok Dewan Tambahan Masjid yang sebelah itu dah naik 60% ni tuan-tuan tengok. Tinggal naik bumbung saja. Jadi bila siap kita boleh muatkan lagi lebih kurang 3,000 ke 2,000 jemaah. Jadi sebab kalau kita datang hari Sabtu, hari Jumaat ni kadang masjid dah penuh, saya pun kesian tuan-tuan. Kadang sujud sampai berderemen day ni.
kan. Sampai pecah peluh dia kan. Jadi kita tak maulah benda-benda yang macam tu berlaku. Sebagai persiapan kita nak sampai bulan Ramadan ni. Betul. Jadi lebih kurang 3 bulan lagi ni, saya nak mengajaklah, jomlah kita bantu sekejap untuk kita sama-sama optimumkan. Macam tu tengoklah, Madat ni simple. Apa yang ada kami belanja. Kami bukan simpan duit, apatah lagi scam-scam, ambil komisen, tak ada. Tak ada istilah ambil komisen di Madat sebab kita tak lantik mana-mana ejen luar. Ya. Saya lah muka ni lah perlu tengok daripada dulu sampai lah. Dan tuan-tuan boleh rujuk dengan tengok dalam laporan audit, ada tak maksud saya ambil komisen pun tak ada. Kok kata ambil 5% ke 1% ke, tak ada pun komisen-komisen tersebut. Jadi insya-Allah lah apa yang tuan-tuan sumbang tu bermanfaat termasuk untuk kelestarian projek di Madat. Infak serendah RM1 pun kita okey tuan-tuan. Yeah. Kencana. Tak ada masalah apa. Tuan-tuan datanglah, bantulah. Saya lebih suka kalau tuan-tuan datang dan tengok sendiri. Betul. Tengok sendiri, Ustaz boleh tak saya nak bagi beras ke? Beras bukan untuk kami, untuk orang ramai. Kami tolong jadi transit point saja. Yeah. Mai hantar bata, mai hantar simen, mai hantar pasir. So semua benda-benda ni kita sangat mengalu-alukan, ataupun tuan-tuan nak bagi dalam bentuk duit ringgit, lagi mudah untuk kita urus. Sebab bayangkanlah lagi 3 bulan Ramadan datang. So kalau sekarang yang data tahun ni tahun ni dalam 3,000 orang setiap malam. So bayangkan tahun depan saya jangka 5,000 orang. So kat mana kita nak letak baki 2,000 ni? Yeah. Dekat Dewan Tambahan ni lah. So siapa yang nak dapat pahala? Tuan-tuan lah yang sedang menonton ni. Betul. Jadi jom saya nak mengajak tuan-tuan yang menderma, jangan susah hati. Ada lebih dari 115 buku yang kita dah siapkan. Percuma bagi kat hampa. Kan, ambil sebagai manfaat. Walaupun RM1 yang tuan-tuan sumbang, tapi biarlah pada patut. Kalau tuan-tuan dah lah ini anak papa Mega Holding kan, kalau ada banyak bagilah banyak, ada kemampuan kan. Jadi ada satu buku yang kita siapkan, nama dia Jom Kahwin. Yang dah kahwin jangan duk kata nak kahwin lagi. yang belum berkahwin ni ataupun anak-anak ni nak kahwin, kita ada satu buku Jom Kahwin ni, ada checklist apa yang perlu dia kena ada sebelum perkahwinan. So bagus, buku ni saya rasa sangat simple, yang tak ada dijual kat luar. So maksudnya kalau anak kita nak kahwin, apa what do and don't yang kita nak kena senaraikan, apa semua, apa benda yang kita nak settlekan. Tak mau berselerak waktu orang nak kahwin tu baru duk kalut nanti kan. Jadi berkahwin ni kita pun pengalaman sekali dua kali je dalam hidup kan. Kan ustaz sekali kan, orang lain mungkin sekali je, kita tak mau lah lebih-lebih kan. Betul. Jadi pada anak tu kadang-kadang nak apply tu banyak benda yang kita tak tahu nak mana nak mula dulu. Jadi dalam buku ni saya rasa sangat bermanfaat. Sebagai tanda tu tuan-tuan bagilah sumbangan RM10, RM100, RM1,000 yang mana tuan-tuan mampu. Collect dengan adik-beradik pun tak apa, ajak adik-beradik kita, kawan-kawan kita bekas markah lama kan. Pakat bagi RM10, RM100. Saya rasa kalau RM100, 1,000 orang yang buat reaksi, yang respon, dah ada RM100,000. RM100,000 kita boleh bayar dah minggu ni punya claim. Saya setiap minggu RM100,000 tuan, sebab projek nak kena siap lagi 3 bulan, kos RM6 juta. Masya-Allah. So yang kita dah bayar lebih kurang dalam 2 juta lebih, ada 4 juta lagi ni. Ketak pala-pala saya duk fikir ni nak cari kok mana ni. Kan jual buah pinggang pun baru RM200,000 kan, nak cari 4 juta. Jadi saya yakin insya-Allah dengan bantuan tuan-tuan, moga Allah murahkan rezeki, panjang umur, masukkan tuan-tuan dalam syurga insya-Allah. Insya-Allah. Baik Ustaz, kita nak berhenti seketika, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami selepas ini di TV9. Tanyalah Ustaz biar tahu, betul, jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Mudah-mudahan segala jawapan yang telah diberikan dapatlah memberikan kita satu pengetahuan dan boleh kita amalkan dalam kehidupan. Baik, kita nak terus meraihkan soalan pagi ini berkaitan topik kita ikatan telerai. Ada satu soalan yang saya fikir menarik untuk kita baca bersama yang ditanya oleh Sarasik Cikci. Jom kita lihat. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Sebelum melamar seorang perempuan, apakah perkara yang perlu diberi perhatian oleh pihak lelaki untuk memastikan tiada halangan untuk bertunang dan seterusnya berkahwin dengan wanita pilihannya? Yang kedua, bagaimana Islam mengajar umatnya supaya tidak ada permusuhan selepas hubungan telerai, yakni putus tunang?
Mohon Ustaz kongsikan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Okay, baik, terima kasih pada soalan, dua soalan daripada Kak Sarah Rasid Cici. Untuk soalan pertama berkaitan kira sebelum nak pergi melamar ni, nak pergi hantar cincin tunang ni ataupun pergi merisik, apa nak kena buat dulu kan? Yang pertama for sure lah, memastikan bahawa perempuan yang nak dilamar tadi bukan milik orang. Okey. Kan? Tu kalau milik orang balik awal. Tapi hantar juga memang nak kena start dia kan. Tapi itu adalah rule yang pertama dulu. Basis yang paling penting adalah memastikan dia single and available. Baik. Yang kedua, berdasarkan hadis Nabi SAW yang disebut dalam kitab As-Sahih daripada riwayat Imam Muslim, kedudukan hadis pada 3550 3550, Nabi sebut apa? Ketika aku bersama Nabi SAW, seorang lelaki telah menemui baginda lalu memberitahu bahawa dia akan mengahwini perempuan Ansar. Maka Rasulullah SAW bersabda, adakah engkau sudah melihatnya? Lelaki itu menjawab, tidak. Baginda bersabda, pergilah melihat perempuan itu kerana pada mata Ansar terdapat satu kelainan daripada mata perempuan lain yang mungkin tidak menarik hatimu. Baik, tengok kan, Nabi ajak kita. Maksudnya, sebelum nak pergi melamar, nak ni apa semua, kena tengok pasangan tu dulu. Baik. Bahasa mudah merisik dululah dia. Kan, merisik sebelum kita nak cuk jadi tanda jadi tadi. Jadi cuma saya rasa hari ni mungkin bab tengok ni awal lagi kan, tak ajak pun dia tengok dah kan. Dan bukan hanya tengok sudut pandang kita saja, kalau boleh bagilah mak, maksudnya mak dengan ayah juga tengok agar sejuk dah pada dia tengok. Sebab objektif daripada Nabi suruh pergi tengok ni, Nabi kata apa? Sebab yang pada sudut pandang itu ada yang boleh menarik hati, ada yang tak. Macam kata tadilah, cantik itu subjektif. Betul. Ada orang yang suka, saya pernah jumpa Ustaz, memang dia nak laki dia gelap. Saya tanya memang betul memang dia dapat pun laki gelap. Memang itu ciri-ciri dia. Saya tanya kenapa? Tak tahu, dia kata Ustaz, dia kata saya suka laki yang gelap. Jadi kadang kata tak nak brain juga. Kita tak apalah, sebab tu benda yang dia suka. Sebab tu Allah bagi secara minat tak sama kan. Ada orang minat mancing, ada orang minat main game, ada orang minat main bola. Bukan boleh paksa. Sama apatah lagi perasaan dalam mencintai orang, lagi-lagilah kan. Jadi dalam bab ni kita take for granted, tak usah kira apa orang kata, kita fokuskan apa yang kita suka. Sebab tu dalam doa kita minta apa? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrat a'yun waja'alna lil muttaqi imama. Maksudnya kita minta apa? Qurrat a'yun, minta sejuk mata memandang, bukannya cantik mata melihat. Sebab cantik itu tak sama, dan cantik itu akan lupus kan. Cuba tengok tu pelakon-pelakon yang dulu dapat Miss Universe. Cuba tengoklah hak tahun 70 dapat Universe jadi apa? Hudu dah sekarang. Betul. Kan, kedok-kedok dah, pis rekor pun tak ada dah, cucuk botok pun tak lepas pi dah. Betul. Tarik tak leh dah. Kan, kalau boleh ikat paku ujung ni satu, paku ujung ni satu, nampaklah kot, nampak cekang sikit. Tak ada, sebab memang cantik tu akan lupus, tetapi sejuk mata memandang itu akan berpanjangan. Sebab tu kita tengok ada pasangan sampai umur 70-80 tahun. Masya Allah. Kan, masih boleh sweet-sweet. Sebab apa? Sebab dia tidak memandang dari segi cantik ataupun segak pada pasangan, tapi dia melihat dari segi hati budi dan juga sejuknya mata dalam memandang, dalam menguruskan rumah tangga mereka. Itu untuk soalan yang pertama. Yang kedua, bagaimana Islam mengganjarkan umat supaya tidak ada permusuhan selepas hubungan terlarang. Baik, yang pertama kita kena faham, jelas pertunangan ni tak ada apa-apa ikatan pun. Bertunang ni tak ada apa langsung. Tak ada. Kita pun tak boleh salam dengan mak mentua. Betul. Bakal mak mentua tu kan, tak boleh salam. Hang salam memang balik awal. Jam. Kan? Dosa lah. Jadi bila tak ada apa-apa hubungan, kenapa bila mana tak berjodohan, tak bernikah, nak putih tunang, kenapa nak bermusuh? Nabi sebut dalam hadis yang jelas, Nabi kata la yadkhulul jannah khati'un rahimahu, tak masuk dalam syurga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Jadi bila hang pi putih, petuang putih terus sampai bermusuh, jadi masalah lah. Kan? Sebab tu cukuplah hari ni umat Islam dah nampak cukup lemah dah sebab pecah belah. Sebab bertunang pun nak pecah belah. Sebab tu kena letak dalam mentaliti kita ni. Bila pi bertunang,
dia ada percentage yang 50-50 sama ada jadi ataupun tak jadi. Bila tak jadi, adakah jadi masalah untuk kita bergaduh? Tak, kita tetap berkawan je lah. Ini tak kan, nah you ambil balik semua barang you, I menyampah nak termuntah I tengok kan. You kisahlah kat mak you tu, tak payah duk bergaduh, pergi jumpa mak macam biasa je lah, walaupun bukan mak mentua kita, tapi dia tetap orang yang lebih tua yang patut kita hormat pada dia. Kan, jadi memurnikanlah keadaan kan. Kenapa you kalau dah rasa tak sehaluan untuk nak bersama, tak sepatutnya. When you cannot be a good partner, at least try to be a good Muslim. Kalau hang tak nak jadi orang yang baik kepada pasangan pun, tak ada jodoh lah sekalipun, janganlah kita menempa untuk bermusuh. Kan, sebab permusuhan ni hanya satu je, makhluk yang suka adalah iblis laknatullah. Betul. Kenapa nak jadi apa yang iblis suka? Kenapa tak usahakan apa yang Allah suka? Jadi kita saling menghubungkan silaturahim walaupun tidak dengan atas ikatan pernikahan ataupun perkahwinan. Wallahu alam. Okey Ustaz, ramai yang sebenarnya keliru. Adakah pertunangan ini perlu diwawarkan ataupun tidak? Seperti ditanya oleh sahabat kita Al-Shal. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Perlukah pertunangan dirahsiakan dari pengetahuan orang ramai? Yang mana jika tiada keserasian dan ada masalah ketika dalam perhubungan, bermakna bukanlah menjadi suatu kesalahan untuk memutuskan pertunangan demi menjaga maruah keluarga kedua-dua belah pihak. Mohon Ustaz kongsikan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Okey, baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila sebut tentang nak babak ke orang ke nak relax chill-chill ya, maka jawapannya disebut dalam satu hadis riwayat daripada Abdul Rahman daripada Imam Ahmad dalam kitab Musnad Al-Firdaus jilid yang pertama muka surat 27. Sebut tentang apa? Yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, kata Nabi, zahirkan pernikahan, sembunyikan ataupun rahsiakan pertunangan. Cuma para ulama membahaskan macam mana kita nak rahsiakan ni. Kalau kita rahsia, orang tak tahu kalau dia tu tunang orang. Betul juga. Jadi maka di sini para ulama membahaskan dalam kitab fiqh, makna pada merahsiakan ni adalah tak perlu nak buat grand-grand yang pertama, dan tak perlu nak tunjuk sweet-sweet tu. Ni yang potong kaki tu. Kan, waktu sarung cincin torut-torut. Lepas tu saya kata dia cukuplah kita dalam ni media sosial senang, dia ada ruangan untuk kita nak buat dah married ke, single ke, complicated ke, engage. Boh je lah engage. Tak payah duk tag nama pasangan. Cukup je abang ada engage. Lepas tu senang tukar profile picture, boh gambar dah ada cincin tu, dah tangan dah ada cincin orang. Maksudnya benak tara mana pun kawan tu dia tahu katalah dah kalau gambar ada cincin tu, nampak pula cincin bentuk love lah, cincin jarang, bukan cincin macam mana ada orang tunang pakai cincin ayah anda tu. Cincin batu besar penumbuk tu kan, mana ada Ustaz? Tak ada. Tak ada. Biasanya cincin emas swasta tu lah kan, emas putih ke apa semua. Jadi bila boh gambar tu orang dah tahulah, oh dia ni dah bertunang. Jadi dia tak ada lah nak buat benda huduh-huduh nak pergi masuk line waktu tu dan sebagainya. Jadi betul cukuplah sekadar kita maklumkan kata dah berpunya, agar orang tak memasuk minang dah dalam fasa tersebut, sehingga makluman notis baru dikeluarkan lah. Kan, tiba-tiba gambar tu dah hilang daripada gambar gambar cincin dah tak ada. Kan, orang tahulah kata okey cun belum ni tak jadi ni kan. Jadi tak perlulah kita nak over semat sebab dia macam ni. Kenapa agama ni ajak kita untuk bertunang ni rahsia? Sebab satu, nak jaga juga dari segi hasad dan juga ain orang ramai. Hasad dengki orang tengok tu, orang doa yang bukan-bukan. Jadi lebih baik kita murnikan keadaan, tak perlu nak berlebih-lebih. Ambillah langkah pertengahan yang paling bersederhana, kan, tak terlalu over sangat. Over ni selalunya hasad dengki akan main lah Ustaz. Yang ni kita bimbangkan, na'udzubillah min zalik lah. Mudah-mudahan Allah pelihara kita semua. Amin. Baik Ustaz, kita nak bertakbir sekali lagi. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Kalau bertunang, mintalah restu dari ayah dan ibu. Moga pertunangan kekal terpandu pada hari-hari yang penuh liku. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang masih lagi setia bersama dengan kami hingga saat ini untuk kita membahaskan satu topik iaitu ikatan yang telerai. Okey, jom kita raikan terus soalan daripada sahabat kita Ana Karnina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah apabila berlaku sesuatu yang tidak dijangka bermakna Allah Subhanahu wa taala melindungi pihak pengantin dari perkara yang tidak diingini kerana Allah sebaik-baik perancang? Mohon penjelasan Ustaz. Syukran Ustaz dan Da'i. #biar tahu jangan keliru. Okey, baik. Terima kasih untuk satu soalan yang cukup baik berkaitan bila kita merancang satu benda well planned memang daripada A to Z, tiba-tiba jadi benda yang tak sebalik, yang sebaliknya. Contoh macam baru ni saya tengok viral di FYP di TikTok. Dah hari perkahwinan lah ni Ustaz. Pengantin tak mai kan, menanggung kerugian yang puluhan ribu ringgit lah. Saya dekat 50,000 rugi. Jadi apa hikmah di sebalik benda tu? Sakit Ustaz kita tengok keadaan tu, ya Allah. Keluarga malu kan, pengantin tu kesian, orang masuk datang tu dalam keadaan nak tanya mana pengantin, tengok pengantin perempuan tak mai. Kita tak tahu apa yang berlaku behind the scene di antara dua ni. Yang mampu kita ni adalah kita doa yang baik-baiklah untuk depa. Cuma dari segi yang menanggung ni, apa sudut pandang yang mungkin kita nak pandang dia. Tuan-tuan, benda ni kita merancang, Allah juga merancang. Wallahu khairul makirin. Allah lah sebaik-baik perancang. Jadi mungkin cara Allah nak selamatkan kita, mungkin pasangan antara tu mungkin sama ada kita ataupun pasangan kita tak baik untuk dalam perjalanan, kalau diteruskan juga mungkin akan rosak agama dengan sebab perkahwinan. Jauh daripada agama mungkin dengan sebab perkahwinan. Bagi kita tak nampak benda-benda ni. Jadi kalau kita nak force juga ni akan jadi mungkin masalah yang sangat merisaukanlah kita. Saya pernah tengok satu video sana, dia duduk tengah bawa kereta dashcam, and then waktu dia bawa kereta tu tiba-tiba keluar satu lori depan tu masuk dalam keadaan yang melulu-lulu. Allahu akbar. Tak silap saya video tu di Vietnam, dalam Vietnam ke Filipin, dalam beberapa sebulan 2 bulan yang lepas. Waktu dia mai tu kira mulut ni maki nak maki ke lori tu lah kan, sebab apa masuk dalam kat tu dia terpaksa brake mengejut. Tak sampai 10 saat daripada video tu dia tengah duk marah ni Ustaz, dia naik atas jambatan tu runtuh. Allah. So video tu viral Ustaz, yang baru ni berapa kematian ada banyaklah kematian berlaku. Termasuk yang jatuh adalah lori yang masuk melulu tadi. Allah. So bayangkan itu cara bagaimana Allah nak bagi satu musibah yang kecil terkadang nak menyelamatkan kita daripada musibah yang besar. Sahabat saya hari itu dia bawa kereta sama juga keadaan. Dia bawa kereta dah lambat ni, dia tengah rushing tu tayar dia pecah. Allahu akbar. Dia pecah, duk settle duk tepi jalan tu. Jadi tak duk settle dalam 2 jam lah nak habis semua urusan ni. Kemudian dia selesai, kereta dah okey, pederah tuan-tuan. Dalam tempoh tu dia tengok ada kemalangan yang berlaku, dan kemalangan tu baru berlaku dalam tempoh 2 jam. Maka dia kata, Ustaz, saya rasa mungkin Allah nak Allah bagi dia musibah yang kecil ni dengan cara Allah nak selamatkan kita daripada musibah yang besar. Mungkin ada kebaikan yang dibuat, sedekah ke, berkat doa ke, yang Allah makbulkan. Jadi Allah selamatkan dengan cara yang mungkin ketika tu kita tanggung, kita rasa ya Allah pedihnya aku nak tanggung ya Allah. Dan aku memang berkenan sungguh-sungguh dekat dia ni ya Allah. Aku rasa memang dia jodohku ya Allah. Tapi pada sudut percaturan Allah, di loh mahfuz kita, memang itu bukan jodoh kita. Hang kelepiak lah kok mana pun, pakai kabel menteri pun, pakailah kabel raja pun, kalau tidak dalam percaturan Allah maka takkan berlaku benda tu. Maka mungkin itu sebaik-baik perancang Allah bagi pada kita. Dan ada orang yang saya jumpa sampai dia kata, Ustaz, saya sampai lah tak dapat anak lagi. Kan? Mungkin Allah nak bagi masa kita dengan isteri banyak. Mungkin kalau ada anak tu panggil keluar si tanggang. keluar memang kurang jauh tu, anak isagam dah, kecil-kecil beranak kan. Jadi kita tak tahu sudut percaturan Allah ni nak bagi kita what the best itu, sebab kita hanya boleh mengatur
penentuan hanya adalah mutlak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya doakanlah, saya tak tahu apa ujian yang Allah bagi mungkin pada sedang yang menonton dan sebagainya. Yang pasti saya pun diuji, tuan-tuan pun diuji. Mudah-mudahan dengan ujian yang Allah titipkan kepada kita semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan insya-Allah. Baik Ustaz, tadi kita bicara tentang faktor-faktor yang menyebabkan ikatan telerai. Antaranya ada juga dikatakan daripada paksaan ibu bapa seperti yang ditanya oleh sahabat kita Rosdin Samah. Jom kita raikan. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta warga kerja. Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan saya, adakah unsur paksaan oleh ibu bapa dalam menentukan pilihan jodoh anak mereka dilihat turut menyumbang kepada telerainya ikatan pertunangan di saat-saat berlangsungnya hari pernikahan yang turut mencalar maruah kedua belah pihak? Mohon pencerahan Ustaz biar tahu, jangan keliru, wallahu a'lam. Terima kasih kepada Tuan Rosdin atas soalan. Dipersilakan Ustaz. Baik, berkaitan unsur paksaan ataupun mak pak yang menentukan semua dalam ni pun saya rasa secara peribadi kita mengambil juga satu kalam yang disebut oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Disebut, didiklah anak kamu mengikut zaman mereka kerana mereka tak hidup di zaman kita. Sebab saya rasa perubahan daripada zaman ke zaman itu kita juga kena adapt dengan keadaan tersebut. Betul. Tahun 70-an, tahun 50-an, even saya tengok tok saya tentukan contohnya nak kahwin dengan kawan tu, mereka berkekalan sampai hari ini. Alhamdulillah. Tapi tetap saya tengok macam ayah saya pun tetap ada ruang yang diberikan, jumpa arwah mak saya kan, isu dia ni apa dia panggil apa ni? Dia yang kalau kat telinga ni apa ni? Subang. Subang arwah mak saya jatuh waktu main kenuri kak apa ni mak menakan saya yang sebelum kahwin. So dia mai rumah, mak mentua saya mai, mak saya mai, arwah mak saya mai. Jadi waktu mai tu Subang ni jatuh. Ayah saya jumpa. Jadi ayah saya bila pegang Subang tu, mak saya duduk carilah Subang. Esok abang lah kata hari selepas hari kenuri tu mak saya masih duduk tidur dekat rumah rumah tok saya lah kan. Dia duduk carilah kata Subang dia jatuh. Ayah saya bila jumpa ayah saya tengok, ui berkenan ni. Tapi saya memang malu tak boleh bawa bincang. Ayah tak pernah bercinta tapi dia berkenan, tapi Subang kat tangan. Jadi ayah saya saja pergi simpan. Abang dekat tok tok saya, mak ayah saya lah kan, kata berkenan dekat kawan apa ni, kawan kak dia lah kan. Hak mai tu, lepas tu tapi lah ni kan, betul ke berkenan? Betul, tapi tu yang tak semua. Tu tapi cerita Subang tu macam drama pula. Saya dengar ayah saya cerita nak tergelak. Boleh didramakan. Kan? Jadi tetap memanglah orang dulu ni memang banyak depa bantu untuk untuk berurusan untuk menjodohkan, sebab ketika tu malunya generasi dulu ni tak boleh buat bincang Ustaz. Dulu Ustaz kalau kita nak bercinta pun kita malu orang lain tahu. Surat cinta kalau kantoi Ustaz, malu Ustaz. Malu. Oi, kena baca kat pembarisan tu asain. Tapi hari ni budak-budak malu tak? Tak malu. Umur 12 tahun dekat FB dia siap buh in relationship with Man Ampang contohnya kan. Dia rasa bangga. Kalau kita rasa malu tengok kan, lepas tu dah lah boyfriend muka macam mak rempit 3 suku, pelek-pelek muka, tapi dia rasa bangga. Tu kata rasa malu tu Allah cabut. Jadi saya rasa untuk kalau kita nak bawa dengan kesesuaian zaman dulu sekarang, saya rasa mungkin adjustable lah. Kita bantu dia tanpa memaksa. Contohnya kita mak berkenal lah dekat kawan tu sekian-sekian. Berkenan, kita bagi cadangan, biar dia tengok pula. Mungkin tak kena dengan sudut pandang dia. Kalau kita paksa, dia dah kira I kahwin dengan you ni sebab mak I paksa dia tahu. Jadi kita tak mau drama sinetron tu keluar dengan dialog ataupun skrip yang sebegitulah. Jadi kita boleh bantu dia, cuma pada saya jangan memaksa lah. Jangan memaksa, kita work together for that lah. Kalau kita rasa Angah Mama berkenan lah tengok budak tu bagus kan, boleh tak Angah cuba tengok juga, kod lah okey. Saya suka pendekatan yang kita berbincang, bukan memaksa. Sebab saya rasa banyak minta maaf saya tanpa menolak. Kalau tuan-tuan rasa benda itu betul pun silakan, pada benda ni subjektif. Cuma saya berurusan banyak lah biar orang mai minta nasihat dalam bab ni. Bila mak ayah paksa ni, saya tengoklah data lebih banyak yang bercerai yang sekarang, bukan yang dulu, yang sekarang ni.
Sebab banyak yang bermasalah daripada yang okey. Bukan, saya tak bincang soal ustaz orang dulu-dulu okey dan sebagainya. Tak, yang tu nombor 2. Jadi insya-Allah lah, saya rasa kita saling mengambil manfaat dan faedah. Saya pun ada anak, saya berhabaq kat anak-anak saya, kalau Fatih dah jumpa siapa-siapa, bagi tahu Mama Walid. Kan? Mama Walid nak juga kenal. Walaupun anak saya kecil lagi tuan, baru kalau rendah, tapi kita dah bercakap soal tu sebab saya tak mau saya nak rasa dia dekat dengan kita. Saya bincang dengan isteri, saya kata kalau lah anak kita dah kenal siapa-siapa, kita permudahkan mana yang boleh urusan dia. Kan? Mudahkan urusan dia. Sebab bayangkanlah 6 orang anak lelaki, saya akan menerima menantu 6 orang nanti. Masya-Allah. Kan? 6 perempuan yang saya kena pergi melamar, yang saya kena pergi hantar cincin, yang saya nak kena pergi pantun kajang 4 malau, kajang melipat nanti. So, saya beritahu, bincang dengan isteri, demi Allah saya dah bincang, saya kata kalau lah ada sampai pada kesesuaian masa waktu dah, lambat atau cepat kami okey. Jangan pressure anak-anak kita dalam soal jodoh dia. Kalau dia umur 25 balik mengaji ni pun masih belum jumpa jodoh, jangan pressure dia. Kehidupan ni bukan perlumbaan, dia adalah journey dan perjalanan. Enjoy your time. Jadi orang yang berakhlak, kan, bantu, saling membantu. Maka sebab tu saya kata komunikasilah dengan anak, kan. Jangan kita duk rasa kita je betul. Banyak je keputusan yang kita buat salah. Saya sebagai ayah, saya rasa kesalahan tu pun saya selalu buat. Jadi kita saling improvise mana yang kurang, insya-Allah. Okey. Baik. Jadi Ustaz, soalan yang seterusnya Masipah Nur Jamain. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta semua kru. Waalaikumsalam. Telerai ikatan disebabkan adanya orang ketiga. Apakah pihak dari keluarga lelaki atau perempuan perlu membayar ganti rugi sekiranya salah seorang, yakni pasangan bertunang, membuat keputusan untuk memutuskan ikatan tali pertunangan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Okey, baik. Bila telerai ikatan, maksudnya tak jadilah. Tak jadi sama ada dalam tempoh bertunang ataupun dah berkahwin. Tiba-tiba membubarkan perkahwinan atau membubarkan pertunangan tadi disebabkan adanya pihak yang ketiga. Apakah pihak dari keluarga lelaki atau perempuan perlu bayar ganti rugi? Kalau di atas persetujuan sebelum bernikah ataupun sebelum bertunang dah setuju, kalaulah dalam tempoh kita bertunang atau berkahwin nanti ada pihak ketiga, you yang buat masalah, you kena bayar ganti rugi. Kalau saling akad itu berlaku di atas persetujuan, maka kena bayar. Tetapi saya rasa as local standard, maksud local standard ni semua lebih kurang sama je. Mana kita buat wai-wai nak bertunang benda-benda lagu tu, kan? Maka kalaulah tidak ada akad atau apa-apa, maka tak ada. Dia macam musyarakah lah. Kalau kita belajar dalam muamalat ni, musyarakah ni apa? Saling menanggung risiko. Kan? Risiko jadi ke, risiko untung ke, rugi ke, jadi tak jadi ni kita saling takaful ni kita tanggung sama banyak. Jadi cuma kalau benda tu dah diputuskan secara kolektif bersama sebelum majlis berlangsung, saya rasa itu fair lah. Tapi kalau tidak, saya rasa masing-masing mempunyai hak untuk menentukan ini mana pertimbangan yang paling baik lah. Sebab tu simple je Islam ajak waktu bertunang, jangan, even berkahwin pun Nabi tak ajak kita dengan grand yang puluh-puluh ribu. Betul. Lebih baik saya nasihat lebih baik guna duit tu untuk selepas berkahwin. Lagi banyak nak buat, nak cari rumah sewa lah, nak beli perabot lah, nak apa. Hang nak menikah sehari tu ya, orang bukan ingat pun. Saya ingat tak bulan lepas saya pergi Kenuri, saya ingat. Lupa lah. Tak ingat. Hak kenyang pun jadi najis lah semua kan. Jadi bayangkan nak hutang 30-40 ribu tu untuk tempoh sehari, daripada 40 ribu tu boleh digunakan untuk manfaat kesejahteraan masa depan. Saya rasa, saya kalau tanya saya sanggup Kenuri tu buat kambing seekor tak apa. Yang penting dapat digunakan lebih kelestariannya lebih bersifat jangka masa panjang. Kita mudahkanlah insya-Allah, mudah-mudahan. Baik Ustaz, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz. Doa sebagai penutup program pagi ini. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Allah Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, kedua ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, jiran tetangga kami, sama ada dalam keadaan kami sedar kami tak sedar. Ya Allah, ya Latif, lembutkanlah hati kami. Ya Allah, hati kami keras dengan dosa maksiat telah kami lakukan. Ya Allah, tangan yang kami tadah pada pagi ini berkat pada hari Jumaat ni, Ya Allah, banyak buat dosa padamu. Ya Allah, pada kami yang sedang menguruskan
mengaturkan urusan rumah tangga dan soal jodoh pada kami, pasangan yang terbaik pada kami ya Allah. Maka kurniakanlah pasangan yang menjadi penyejuk mata kepada kami ya Allah, yang saling melengkapkan kekurangan di antara kami ya Allah, yang saling mendekatkan kami denganmu ya Allah saat hubungan ini tererat ya Allah. Ya Allah, kau jadikanlah hubungan kami dieratkan juga di antara dua keluarga yang besar ya Allah. Maka ya Allah, janganlah kau jadikan dengan sebab hubungan kami ya Allah menjauhkan kami daripada rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, pada kami yang sakit kau sembuhkanlah penyakit-penyakit kami. Pada kami yang jahil kurniakan kefahaman ilmu kepada kami. Pada kami yang masih makan harta haram, riba, rasuah, syubha, maka ampunkan semua dosa-dosa bagi kami ya Allah. Ya Allah, kami banyak buat salah dan buat silap ya Allah, maka betullah kesalahan kami, bimbinglah hati kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Minna minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kepada Ustaz atas perkongsian. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan atas perhatian. Senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.